Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang beriman sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat sekalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itulah seorang akan berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat nanti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, hendaklah bertakwa kepada Allah, dan jangan kamu mati kecuali kamu seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang beriman sekalian, sebelum ketibaan bulan Ramadan, banyak dan ramai di kalangan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampailah nyawa kami, umur kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan dan di minggu akhir bulan Ramadan. Apatah lagi kita berada di 10 akhir bulan Ramadan. Sidang Jumat yang beriman sekalian, puasa yang menyebabkan datangnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya puasa sebagai rukun Islam, dengan sebab puasa akan mendatangkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu siyam, puasa Ramadan, sebagaimana difardukan ke atas orang-orang dulu pada kamu juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah SWT. Berarti dan paumai besar puasa adalah supaya kita bertakwa. Lahirnya sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa lah akan berjaya seseorang. Dengan takwa lah seorang itu akan sanggupnya menunai suruhan Allah Ta'ala dan sanggup meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dalam Al-Quranul Karim ya Allah SWT menyuruh kita sebagai hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwa sajalah sidang Jumaat kita boleh menunaikan fardu solat 5 waktu. Kita boleh menunaikan fardu siam Ramadan 30 hari sebulan. Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apakah dia at-taqwa? Puasa nak menimbulkan takwa, supaya kita menjadikan takwa kepada Allah Ta'ala. Banyak dalam ayat Al-Quran, Hudallil muttaqin, dalam Quran Alif Lam Mim. Quran menjadi hidayah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Kalau gitu, apakah dia at-taqwa? At-taqwa banyak ulama-ulama salaf beri kuamai.
Di antara mengatakan anta ja'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Kamu jadikan di antara kamu dan di antara azab Allah wiqayah, penepih, penyekat, nebang, supaya kamu tidak terkena azab atau bala Allah Subhanahu wa taala. Berarti bila kita takwanya kepada Allah taala, kita sanggup tunai, sanggup buat apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita usaha sebanyak mungkin supaya meninggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wayak kata takwa ni apa nama? Ya wak banding kata seolah kita jalan tempat duri. Tempat yang ada duri, takut sakut kain baju seluar kita atau betih atau anggota mana kita. Kita jalan dengan beringat tempat ada duri itu, macam mana kita beringat? Semacam itu adalah takwa. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ada royak kata takwa. Orang tanya, dia kata gapo dia takwa? Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ada royak kata at-taqwa ialah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Apakah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Talib sebagai sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi dan khalifah Rashidin yang keempat, mengatakan at-taqwa ila al-khawfu minal jalil, ialah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita nak diraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita tidak tunaikan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa takut kalau kita tidak semaya 5 waktu. Kita berasa takut pada Allah kalau kita tidak puasa bulan Ramadan. Kita takut pada Allah kalau kita tidak keluar zakat bagi orang yang wajib zakat. Kita nak tunai sebanyak mungkin suruhan Allah, dan kita larangi sebanyak mungkin, jauh sebanyak mungkin larangi Allah. Mana kita takut pada azab Allah, kerana semua manusia akan menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala di kiamat nanti. Keputusan adalah dari Allah. Allah lah akan buat keputusan kepada semua hamba-hamba di hari akhirat nanti. Maka apabila siapa berasa takut pada azab Allah, lalu dia tunaikan suruhan Allah, dia meninggalkan larangan Allah, dia takut kalau dia tidak puasa, dia tidak ada uzur apa-apa, berarti ada dah al-khawfu minal jalil. Ada dah ciri-ciri kunna laksana orang nak jadi orang muttaqin, orang nak bersifat dengan at-taqwa. Dan yang kedua kata Ali bin Abi Talib, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran, berapa hukum-hukumnya dari Al-Quran, suruhan dan larangan, kisah-kisah sebagai iktibar, sebagai bodrian. Tak kecuali kisah Nabi Adam sendiri, Nabi umat Nabi Nuh dan Nabi umat Nabi lain-lain. Kesemua itu supaya dibuat rian pengajaran kepada kita yang terisi dari at-tanzil, iaitu Al-Quranul Karim. Soalannya, sebanyak manakah kita mengaji, sebanyak manakah kita faham at-tanzil yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, Al-Quranul Karim, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi mula-mula diturunkan iaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran, iaitu di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak ada pada bulan lain, hanya berada satu malam saja di antara malam-malam Ramadan, dan harap-harap berada di 10 akhir Ramadan. Hari ini kita berada di hari 23 Ramadan. Ada lagi 6 atau 7 hari lagi Ramadan untuk nak meninggalkan kita.
Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi, orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila seorang itu hidup dalam bulan Ramadan dan bulan Ramadan habis, lepas habis bulan Ramadan, dia tak dapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan abadahullah, Allah Taala menjauhkan dia, iaitu menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keampunan dosa, bulan yang Allah Taala beri kemerdekaan kepada setiap orang hamba yang beriman pada Allah pada setiap malam bulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ketiga-tiga nak puasa bulan Ramadan ke, nak qiyam Ramadan tarawih ke, ataupun nak buat amal ibadat berbetulan Lailatul Qadar ke, dengan iman dan ihtisab harap mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapat pengampunan dosa. Dengan sebab tu Nabi kata rugi dan kecelakaan seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan dan bulan Ramadan telah pun habis tetapi dia tidak mendapat keampunan dosa dari Allah SWT. Sebab di bulan Ramadan penuh dengan keampunan dosa. Tetapi seorang saat ini tidak dapat juga keampunan dosa daripada Allah. Berarti apakah kehidupan dia di siang hari bulan Ramadan dan di malam hari bulan Ramadan hingga dia tidak dapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, bila Allah tidak ada rahmat pada seorang, nyanyulah orang itu, kesialah pada orang itu. Sebab apabila Allah Ta'ala rahmat pada siapa, Allah Ta'ala tidak akan azabkan dia. Allah Ta'ala tidak akan menyanyaikan orang saat ini bila Allah Ta'ala rahmat. Sedangkan Allah yang maha rahmat, tetapi dia tidak dapat pengampunan dosa juga. Wal'ayazubillah. At-taqwa yang diberi makna yang ketiga oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ar-ridha bil qalil, redha wasa phocai, wasa puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, walaupun pemberian itu sikit sahaja. Kalaulah pemberian Allah Taala, rezeki Allah Taala beri kita tidak berasa redha, sama sekali kita tidak akan timbul sifat syukur kepada Allah Taala berkenaan dengan rezeki dan nikmat diberi oleh Allah Taala kepada kita. Sebab tu bila redha wasa puas hati walaupun sedikit tapi rezeki yang halal, alhamdulillah, itu adalah kun laksana orang yang bertakwa. Dan yang terakhir kata Ali bin Abi Talib, al-isti'dadu li yaumir rahil, buat persedia hari perjalanan, hari selamat tinggal daripada dunia ni, iaitu buat persedia untuk hari setelah meninggal dunia. Masing-masinglah kita, sidang Jumaat yang beriman sekalian, sidang Jumaat yang bertakwa sekalian, cuba kita tanya kita masing-masing, dah berapa banyak kita buat persedia เตรียมความพร้อมเพื่อสู่โลกหน้า Tanya masing-masing, kalau di bulan Ramadan ini kita masih lagi lalai, kita masih lagi cuai, kita masih lagi pelai-pelak lei dengan amal ibadat, maka bilakah kita nak sediakan amalan untuk diri kita masing-masing? Kalau tidak sedia di bulan Ramadan, mungkin di bulan lain susah untuk buat persediaan. Kerana di bulan lain pintu neraka dibuka, syaitan-syaitan telah pun dilepas. Tetapi di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, dan syaitan ditambak dibelenggu. Tetapi juga dia tidak boleh buat persediaan untuk hari akhirat. Maka bilakah lagi dia hendak buat persediaan kepada diri dia masing-masing? Sidang Jumaat yang beriman sekalian,
Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa saja kita boleh menunaikan suhai Allah, dan takwalah kita boleh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat hidup dunia, selamat kita hidup di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur, hendaklah tilik, hendaklah fikir, hendaklah cek tengok tiap-tiap diri, tiap-tiap orang, apa dah kita buat persediaan untuk ghadin, untuk esok, iaitu untuk hari akhirat nanti. Hari yang kita tidak boleh tupai menupai saing ibu bapa, adik-beradik, walau tamneng kebesaran bersama sekalipun, masing-masing nafsi pada hari itu. Maka marilah kita buat persiapan sebagai muhasabah Ramadan di akhir-akhir minggu yang terakhir bulan Ramadan. Semoga kita hidup selepas bulan Ramadan ini pun seakan-akan kita hidup dalam bulan Ramadan. Banyaknya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala supaya kita berjaya hidup dunia dan hidup di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha fima amar, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita buat satu-satu benda dosa, apabila kita buat satu-satu perkara maksiat, Nabi SAW suruh kita ikuti dengan buat ketaatan, buat kebaikan, supaya kebaikan itu dapat mengampunkan kejahatan atau dosa yang kita buat tadi. Nabi kata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata mahuha. Ikutilah kejahatan yang kamu buat tu dengan kebaikan, kerana kebaikan itu akan mengampunkan kejahatan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan semua itu akan mengampunkan dosa kejahatan. Dan juga Ramadan, puasa Ramadan, puasa yang satu amal ibadat yang hanya seorang itu buat hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti amalan-amalan yang lain. Buat amalan lain tak boleh nak buat hak lain-lain dah. Masa duk semaya nak buat hak lain tak boleh. Masa duk buat haji tawaf lah. Masa buat benda tu lah. Tetapi masa kita berpuasa di sehari bulan Ramadan sebulan, kita boleh hijau, buat tu, buat ni, buat lauk, pergi beli, boleh berbagai-bagai sedangkan kita berpuasa. Wasiyamu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi, puasa itu bagi aku dan akulah akan beri ganjaran pahala kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa ni kena orang ikhlas benar. Kalau seorang duduk depan kita dia tak puasa, dia tidak sedang akan tak puasa, tak makan dan tak royak kepada kita, kita tak tahu kata dia tak puasa. Sebab benda tu kita tak nampak. Sebab puasa makna tinggal, makna tak kena buat. Tak usah makan, tak usah minum, tak usah bersubuh, tak usah buat perkara-perkara batal puasa. Itu adalah puasa. Oleh itu sidang Jumaat yang beriman sekalian, di akhir bulan Ramadan sepatlah kita, rebutlah kita peluang keemasan. Mungkin Lailatul Qadar tak berlaku lagi. Lailatul Qadar yang Aisyah radhiyallahu anha
ada menanya Rasulullah SAW jika dia tahu apakah dia nak doa, apakah dia nak kata. Maka Rasulullah SAW mengajar isteri kesayangannya. Dia kata, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kamu suka kepada pemberi maaf, kamu suka beri keampunan, maka maaf dan ampunlah bagiku. Iaitu bersangkut dengan dosa. Kerana dosa lah seorang itu akan masuk neraka, dan kerana dosa lah seorang itu tak boleh masuk syurga. Dengan itu kebaikan, segala kebaikan akan menjadi pengampunan dosa. Mudah-mudahan kita akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa naffastah wa la maridan illa shafaitah wa la mubtalan illa rahimtah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم جعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.